Segalanya sentosa dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini bersiaran sekali lagi edisi 7 Julai 2022 secara langsung dari Wisma Bernama Kuala Lumpur. Saya Nur Salihah Azmi bersama dengan rakan pengacara. Saya Dina Shah Salim mengharapkan agar semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, kerana kita perlukan keadaan tubuh badan sihat. Bila tubuh badan sihat, insya-Allah urusan harian itu dapat dipermudahkan. Dan juga suka saya nak mengingatkan agar kita walaupun dalam keadaan sudah tidak lagi seperti dahulu SOP-nya, tetapi varian Omicron dikabarkan ada subvarian baru yang sekarang ini semakin menular dan berjangkit dengan cukup pantas, bagaimana telah pun dikatakan sendiri oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam melalui cakupan Twitter yang menyebut bahawasanya varian South Omicron ini telah ataupun BA4 dan juga 5 sekarang ini sedang menular begitu pantas dan lebih kurang 110 negara sedang mencatatkan peningkatan kes yang tinggi. Dan dalam keadaan sekarang ini, kalau boleh kita sentiasalah jaga jarak di luar tu kalau boleh, walaupun tak perlu nak pakai penutup separuh muka, tapi kalau boleh kita pakai kerana kita nak jaga kesihatan. Dan bagi mereka yang masih lagi belum mendapatkan dos penggalak, jadi cepat-cepatlah mendapatkan dos penggalak kerana jangkitan varian itu masih lagi ada. Virus COVID-19 masih ada lagi, cuma dalam usaha kita untuk menyelesaikan perkara ini, maka kita perlu sentiasa berjaga-jaga dalam keadaan apa jua sekalipun. Baiklah, ini kita nak meninjau tentang apa yang menarik sebenarnya untuk kita kongsikan waktu pagi ini. Bagaimana Salihah? Ya, dan untuk hari ini kita ingin berkongsi satu berita yang begitu agak melegakan buat Melayan Tigers nyaris tunduk kepada Indonesia, dan juga pasukan bola sepak wanita kebangsaan ini terselamat daripada kekalahan pada kejohanan Persekutuan Bola Sepak ASEAN 2022. Tapi ini adalah satu pencapaian yang agak bagus juga, di mana kita seri 1-1 mengikat Indonesia, dan juga terdahulu gol Indonesia ini disumbangkan Syeva Imud Frisha minit ke-74. Dan tapi untuk pasukan bola sepak wanita kita kebangsaan, bagi saya ini adalah satu pencapaian boleh diperbaiki di masa hadapan. Dan kita harapkan supaya ada kebangkitan diberikan oleh pasukan bola sepak wanita negara, walaupun banyak kekalahan sebelum ini, tetapi itu tidak boleh menentukan semangat dan perlu untuk diteruskan kebangkitan tersebut. Seterusnya kita nak beralih kepada perkembangan harga barangan negara. Dalam keadaan situasi semasa sekarang, harga barangan kita tak boleh nafikan memang akan naik disebabkan konflik dunia dan juga beberapa perkara hal yang menjadikan perkara ini meningkat. Namun yang kita perlu cari adalah bagaimana kaedah untuk menyelesaikannya. Maka banyak ada idea-idea pun pandangan daripada pakar-pakar untuk memberikan cadangan yang terbaik bagi mengatasi masalah ini. Sebagaimana cadangan diberikan oleh salah seorang pakar ini yang mengatakan bahawasanya perlu wujud kedai harga rendah bagi membantu golongan B40 dan juga M40 untuk tangani kos hari hidup, yang mana telah pun diutarakan sendiri oleh Profesor Madya Dr. Yusof Sari dalam program malam tadi, di dalam program Ruang Bicara terbitan Bernama TV yang bertajuk mengenai kos hari hidup, peranan siapa. Beliau mencadangkan agar kedai harga rendah itu dibuka di kawasan penempatan golongan B40 dan M40 bagi memastikan golongan sasaran itu benar-benar memperoleh faedah berkenaan. Dan beliau juga mencadangkan agar kerajaan melaksanakan tinjauan mengenai subsidi diberikan kepada orang ramai supaya subsidi minyak masak paket 1 kilogram bagi melihat inisiatif yang dilaksanakan kerajaan berkesan ataupun sebaliknya. Ini amat penting jugalah kerana kita sedia maklum keadaan situasi semasa negara dengan keperluan barang-barang asasnya juga meningkat, maka perlu ada tindakan yang selanjutnya dilakukan, dan segala bentuk cadangan mungkin boleh dilakukan berdasarkan kepada keperluan semasa. Iaitu kita bercakap berkenaan tentang keadaan semasa dalam negara kita. Ini satu lagi perkongsian yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda mengenai satu hantaran daripada pengguna TikTok berkenaan tentang penyakit jaundice dan juga pokok dukung anak yang diiktiraf sebagai rawatan kepada penyakit jaundice. Saya belum lagi melahirkan bayi ataupun ada bayi, tapi saya tahu ini adalah satu situasi yang menjadi kebimbangan dan juga kerisauan untuk ibu bapa. Dan dalam hantaran ini mengatakan kalau menggunakan pokok dukung anak ini, kita boleh gunakan sebagai rawatan alternatif ataupun sebagai satu pilihan kepada rawatan merawat penyakit kuning, penyakit bayi ini. Dan tumbuhan dukung anak ini sebenarnya bukan tumbuhan yang remeh, dia adalah
senang sangat untuk tumbuh, mungkin di celah-celah rekahan, simen dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita tunjukkan sekali lagi gambaran bahan tersebut atau tumbuhan tersebut, kerana mungkin ramai yang pernah menjumpai tapi tak tahu rupa-rupanya ini merupakan salah satu tumbuhan yang boleh membantu mengubati satu penyakit ataupun ayat mudahnya sakit kuning lah. Ya, betul, sakit kuning bayi oleh bayi yang baru lahir. Dan betul seperti apa yang Ashraf katakan, ia adalah satu tumbuhan yang mungkin ada di belakang rumah kita dan senang didapati. Dan untuk seterusnya, kita akan membawa anda kepada ramalan cuaca dan ke bilik berita. Saksikan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Syahra Bahtiar dari Bilik Berita. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melawat dua syarikat pemain utama industri pertahanan dan aeroangkasa Turkiye, iaitu MKE Corporation dan Turkish Aerospace Industry, untuk meningkatkan kerjasama antara Malaysia dan Republik itu dalam bidang teknologi. Perdana Menteri yang dalam lawatan rasmi 4 hari ke Turkiye melawat dua syarikat tersebut. Sebaik tiba di MKE Corporation, Perdana Menteri disambut oleh Menteri Pertahanan Turkiye Hulusi Akar dan Ketua Pegawai Eksekutif MKE Yasin Akderi sebelum diberikan taklimat mengenai operasi perintis sektor pertahanan Turkiye itu. MKE Corporation, sebuah syarikat milik kerajaan selaku pembekal utama kepada Angkatan Tentera Turkiye, memiliki 10 kilang moden, lebih 400 produk terbahagi kepada 4 kategori: peluru, senjata, roket, bahan letupan dan piroteknik. Semasa melawat Turkish Aerospace Industries pula, Datuk Seri Ismail Sabri diberi taklimat mengenai operasi syarikat itu oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Profesor Timel Kotil. Di akhir lawatan, satu pertunjukan udara diadakan untuk delegasi Malaysia menggunakan pesawat tempatan yang dibangunkan Turkiye, helikopter T-129A TAK, pesawat tanpa pemandu angka, pesawat latihan Hurkus dan helikopter Gokpi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan op khas Hari Raya Aidilfitri mulai semalam hingga Rabu depan bagi memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan raya yang pulang ke kampung halaman sempena cuti perayaan itu. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, A.D. Fadli Ramli berkata, dalam operasi itu pihaknya memberi lebih fokus kepada pemandu bas ekspres dan penguatkuasaan terhadap 9 kesalahan utama, antaranya memandu laju, tidak menggunakan tali pinggang keledar serta membawa muatan berbahaya. Pemantauan terhadap pemandu bas ekspres akan dilakukan di 28 terminal bas utama di seluruh negara melalui kaedah penyamaran sebagai penumpang dan pemantauan di lokasi tumpuan sepanjang lebuhraya. Beliau berkata sepanjang tempoh operasi itu juga, JPJ akan menyita kenderaan dipandu oleh individu yang tidak memiliki lesen memandu atau lesen memandu mereka telah tamat tempoh. Sebanyak 280,000 akaun pengguna syarikat air Darul Aman Sada di 3 daerah terjejas akibat kejadian banjir dan fenomena kepala air yang berlaku di Baling Kedah. Sada memaklumkan gangguan bekalan air di daerah Baling, Kuala Muda dan Kulim itu berlaku disebabkan kadar kekeruhan air mentah tinggi disebabkan insiden berkenaan. Operasi loji di Loji Rawatan Air LRA Sungai Petani, LRA Pinang Tunggal, LRA Kulim High Tech, LRA Kuala Ketil Lama dan LRA Kuala Ketil Baru dihenti tugas. Henti tugas 5 LRA itu dijangka menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual merangkumi 48 kawasan utama di daerah terlibat. Sekian laporan dari Bilik Berita. Salam hormat dan Assalamualaikum.
Baik, kembali semula dalam Apa Khabar Malaysia. Kepada yang ketika ini sedang meneruskan aktiviti harian, mungkin ada si rumah sudah pun keluar mencari bahan-bahan basah di pasar-pasar tadi, ataupun barangkali ada juga sedang menikmati juadah sarapan pagi, tapi tengok harga tu tiba-tiba pula kenapa hari ini harga naik semacam tinggi mendadak. Maka tanggungjawab anda perlu gunakan selaku pengguna, kena cepat-cepat adukan kepada pihak bertanggungjawab tentang perkara ini. Ya, dan seperti kita sedia maklum juga, kalau anda ada yang tidak mematuhi undang-undang ataupun seperti menaikkan harga barang pengguna, anda boleh menyalurkan aduan kepada portal e-aduan at kpdnhcp.gov.my, call center 1800 886 800, dan juga anda boleh juga emailkan ke e-aduan at kpdnhep.gov.my. Jadi sebarang aduan dan juga anda mengalami sebarang masalah, anda boleh salurkan kepada apa yang kami kongsikan sebentar tadi. Itu adalah usaha kita di peringkat kita sebagai pengguna, kerana kita pengguna punya tanggungjawab kita juga, dan juga kuasa pengguna itu kena gunakan sebaiknya. Jadi semua pihak memainkan peranan, maka secara tidak langsung boleh juga membantu untuk mengurangkan impak daripada kenaikan harga yang kadang-kadang tak masuk akal tu kan. Terjadi sekarang. Betul. Baik, bercakap juga tentang perkara harga naik dan turun ini, tidak boleh lari kita nak menilai tentang situasi global yang mendasari juga menjadi salah satu faktor kepada peningkatan harga ataupun keadaan inflasi itu naik. Maka kita sedia maklum betapa situasi global, geopolitik dunia menyaksikan berlaku konflik antara Ukraine dan juga Rusia yang masih lagi tidak ada penghujungnya buat masa ini. Mereka masih lagi melakukan peperangan di antara satu sama lain. Cuma dalam konteks yang sama, kita bukan nak menilai hubungan dalam konteks geopolitik itu. Tapi kita melihat bagaimana kesannya dua kuasa besar ini yang memberikan kesan kepada ekonomi global dan juga kepada Malaysia secara keseluruhannya. Dan saya akan bersama dengan individu yang saya kira lebih layak untuk bercakap perkara ini. Pastinya orang yang arif dalam bidang ekonomi itu. Saya perkenalkan di studio ketika ini iaitu Dr. Mustazah Mansor, seorang timbalan pengarah eksekutif Pusat Pengurusan Penjanaan Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun Jana Educate. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Doktor, ini satu perkara yang saya kira kita perlu melihat secara menyeluruh, kerana kita tidak boleh hanya menyalahkan salah satu faktor semata-mata bila tiba-tiba hari ini barang naik. Kerana dalam ekonomi itu banyak punca-punca yang boleh menjadi penyumbang kepada peningkatan harga barangan. Pun begitu, saya nak meninjau terus kepada situasi yang berlaku di Ukraine juga Rusia. Konflik daripada tahun lepas, sebenarnya kalau kita ikutkan dah lama konflik yang berlaku, cuma ketegangan itu lebih terasa daripada tahun lepas hingga kini. Di awal ini, bila kita bercakap soal negara Ukraine dan juga Rusia, saya tinjau sedikit berkaitan tentang ekonomi mereka ini, bagaimana mereka mempengaruhi dunia. Kalau saya lihat, perkara paling besar yang dilakukan khususnya Rusia adalah tentang pengeluar utama juga bagi minyak. Minyak petrol atau minyak mentah. Maka dalam konteks ini, bagaimana sebenarnya melalui harga minyak, melalui pengeluaran minyak mentah mempengaruhi kesan kepada global, khususnya kepada kadar inflasi dan juga penawaran dan permintaan dalam perkara ini. Bagaimana di awal ini? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Dini dan juga Puan. Okey, kalau kita lihat di sini, terutamanya saya inginkan ucapkan terima kasihlah kepada Bernama kerana pertama kali menjemput saya di dalam Apa Khabar Malaysia. Okey, untuk kita melihat dari segi kesan global, okey, mungkin ramai yang tak tahu, okey, apakah sumbangan Ukraine dan juga Rusia. Kalau kita lihat, perdagangan antarabangsa dijalankan kerana adanya kekurangan atau kelebihan sesebuah negara itu untuk menggalakkan mereka berdagang. Okey, sebab kalau kita lihat kekurangan ataupun kelebihan sesuatu negara itu mungkin berbeza dari segi cuaca, dari segi sumber bahan mentah, dan mungkin dari segi sebab teknologi dan sebagainya. Untuk negara Ukraine dan juga Rusia, kita tahu dah lebih daripada 100 hari mereka berperang. Kita lihat lebih daripada 3 bulan. Antara sumber-sumber yang mereka sangat bagus, kalau kita lihat seperti mana yang dikatakan oleh saudara Dini tadi, ialah minyak masak, bunga matahari. Okey, kita tahu kita ada banyak jenis minyak masak, sawit dan sebagainya. Jadi mereka adalah, kalau kita lihat data yang lepas yang saya tengok, Rusia lebih kurang 17.5 juta tan metrik setahun, manakala untuk Ukraine pula ialah 15.5 juta tan metrik setahun. Tetapi maksud ini dia menyumbang lebih kurang 80% daripada pengeluaran dunia untuk minyak masak bunga matahari. Okey, itu pertama. Yang kedua, dia juga adalah Rusia. Rusia pula adalah pengeksport minyak petroleum yang memang kita tahu, kita akui bahawa mereka adalah pengeluar utama. Betul. Selain daripada itu, mereka juga, okey, macam Ukraine, dia keluar juga jagung. Okey, kabar baru ni kalau kita lihat isu tentang ayam. Ayam itu makannya bukan jagung lah, tapi dia makannya dedak. Okey, jadi tapi asasnya daripada jagung. Ya, asas daripada jagung. Jadi itu secara tak langsung mempengaruhi kepada negara-negara yang bergantung pada mereka. Dan yang terakhir, saya rasa satu lagi ialah gandum.
Mereka juga pengeluar gandum terutama Ukraine. Lebih daripada 20%. Jadi gandum ni kita tahu kalau negara Kesatuan Eropah ni dia sangat bergantung pada gandum. Contohnya nak buat pasta, nak buat mie, nak buat roti dan sebagainya. Makanan utama. Ya, jadi rantaian bekalan yang bergantung kepada komuniti seperti itu, jadi secara tidak langsung akan kesan naik harga. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Kesatuan Eropah, di Turki ke, di Timur Tengah ke, di Eropah, mereka terpaksa berhadapan dengan kos yang meningkat disebabkan oleh sumber-sumber bahan mentah yang mereka bergantung pada negara tersebut. Jadi secara tak langsung negara kita lain berbeza, tapi negara mereka memang sangat bergantung. Jadi secara tak langsung mereka juga akan mengeluarkan barang-barang untuk negara-negara seperti negara kita. Jadi secara tak langsung kos pengeluaran meningkat, akhirnya ini menyebabkan inflasi juga akan meningkat. Kalau dalam ekonomi kita panggil inflasi diimport. Untuk barang-barang yang diimport, bahan mentahnya pasti akan meningkatkan inflasi di dalam negara kita. Jadi barang meningkat mestilah mempengaruhi sara hidup kita. Ya, Doktor, itu adalah perincian yang kita boleh sharingkan, kongsikan bersama dengan penonton AKM hari ini. Tapi apa yang lebih menarik untuk kita fokuskan pagi ini adalah bagaimana ini memberi kesan kepada ekonomi Malaysia, kepada kita sendiri. Doktor. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita lihat di sini, alhamdulillah lah daripada tinjauan yang saya buat daripada data DOSM, negara kita iaitu negeri-negeri yang ada di Malaysia tidaklah bergantung pada Rusia dan juga tidak bergantung pada Ukraine. Okey, kalau kita lihat, kita banyak bergantung kepada United States ataupun Amerika Syarikat, Jerman, okey, dan juga Australia, mungkin Brazil, terutamanya kita sangat bergantung pada ASEAN lah. Okey, namun begitu, yang saya nyatakan tadi, kalau Ukraine dan juga Rusia mereka mengeluarkan bahan mentah macam itu, pasti akan mempengaruhi harga bahan mentah yang mereka gunakan untuk mengeluarkan barang akhir. Jadi secara tak langsung, bagi contohlah, minyak masak bunga matahari. Dia adalah barang pengganti bagi minyak masak untuk sawit. Jadi kalau sekiranya perang, apa yang berlaku pada negara mereka? Mereka tak boleh beroperasi, utamanya Ukraine yang banyak kemusnahan, manakala Rusia pula menghadapi sekatan ekonomi daripada blok-blok yang tidak menyokong mereka. Jadi secara tak langsung, bila blok ekonomi itu dan sekatan ekonomi itu dan juga kemusnahan yang berlaku di Ukraine, sumber itu kekurangan. Dah jatuh, drop 80% minyak masak untuk bunga matahari. Jadi kita Malaysia ataupun dunia terpaksa bergantung pada minyak masak yang lain, iaitu minyak kelapa sawit. Jadi ada pilihan lain, MSM ataupun minyak sawit merupakan antara pilihan utama kepada mereka. Kalau ramai sangat minta, penawaran yang jatuh daripada bunga matahari, saya rasa saudari Dini pun tahu apa kesannya. Asas kepada ekonomi itu akan ada konsep itu. Harga untuk kelapa sawit akan meningkat. Jadi itulah kesan yang berlaku pada waktu ini. Okey, Doktor, saya tertarik bila Datuk menyebut tentang perkara ini. Kerana kalau saya lihat kembali, bila mana penawaran bagi minyak sawit, bunga matahari di kawasan Eropah itu sudah sangat-sangat rendah, maka mereka terpaksa beralih kepada minyak sawit. Dan berlaku lagi krisis di Asia ini apabila dasar dilakukan oleh negara Indonesia untuk tidak mengeksport minyak sawit mereka, maka kita nak melihat bagaimana daripada minyak sawit ini memberi kesan kepada kita, khususnya dua perkara. Pertama dari segi makroekonominya, kedua dari segi mikroekonominya. Bagaimana kesan ini menjadi dambatan kepada masyarakat kita, khususnya pengguna dan juga kepada pengeluar sendiri? Adakah baik bagi kedua-duanya ataupun sebenarnya ini mempunyai perbezaan? Okey, terima kasih soalan ini. Kita lihat dari segi pengeluar dulu. Okey, kalau kita tahu bila Indonesia bertindak untuk menyekat sementara pengeluaran atau pengeksportan kelapa sawit sebab mereka bimbang dengan adanya pada waktu COVID hari itu ramai yang tidak bekerja dan sebagainya. Jadi secara tak langsung pengeluaran kelapa sawit terjejas sedikit. Okey, kalau di Malaysia pun memang berlaku, kelapa sawit kita banyak, tetapi tidak mencukupi dari segi buruh yang untuk bekerja untuk mengambil kelapa sawit tersebut, sebab waktu itu PKP lagi. Jadi waktu dah selepas PKP pun sekatan dari segi pergerakan buruh itu masih lagi terhad. Okey, jadi akibat daripada Ukraine tadi, kalau kita lihat Ukraine dan juga Rusia tu, sumber minyak masak itu terjejas di peringkat dunia. Jadi permintaan untuk minyak kelapa sawit memang banyak. Penawaran pula terhad. Apa yang akan berlaku dalam negara-negara pengeksport ni pasti akan terjejas dari segi bekalan minyak masak pada waktu itu, untuk sementara waktu. Untuk pengetahuan saudari ini dan juga jadi kalau kita lihat minyak masak ini sebenarnya dia seperti juga ayam dan juga bahan mentah yang lain.
sebab dia sangat terdedah dengan harga pasaran dunia. Kalau kita lihat dari segi ekonomi ni, barang itu kita panggil sebagai barang yang homogeneous. Kalau erti mudahnya ialah barang itu adalah barang yang serupa dari segi mata kasar. Jadi tak ada siapa yang boleh meletakkan harga untuk barang-barang tersebut, kecuali lah kalau dia dipackingkan, dipatentkan dan sebagainya, dah bagi brand dan sebagainya, boleh. Macam contoh ikan lah, saya beritahu ikan ataupun isu sekarang ayam. Kalau ayam itu tidak ada jenama, kalau saudari Dini jual ayam, letak cap Dini, tak ada siapa yang nak beli. Sebab saya rasa orang kata ayam yang dikeluarkan oleh saudari Dini ataupun ayam yang dikeluarkan oleh dalam pasaran sama sahaja. Jadi tak boleh letak harga. Itu isunya sebab dia terlalu terdedah dengan harga pasaran. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini ialah, kalau kita lihat dari segi kesan kepada ekonomi tentang kelapa sawit itu, kita kena hati-hatilah. Jadi pastikan permintaannya tidaklah terlampau mendadak. Kalau boleh jangan ada berlakunya panic buying dan sebagainya, dan penawaran itu kita kena cepatkan, memudahkan. Jadi kalau boleh kita masukkan cepat mungkin, support daripada buruh asing contohnya yang berdaftar, dan juga kita support juga dengan pekerja-pekerja tempatan. Itu insya-Allah kalau kita rasa kalau demand, benda itu akan berlaku sementara, bukannya harga itu akan naik sentiasa. Harga minyak ke kelapa sawit ke ayam dan ikan pun dia akan naik pada waktu keadaan krisis seperti ini. Ya, Doktor, ingin kita salih kupaskan dari segi konteks rakyat Malaysia ini sendiri. Jadi supaya apakah nasihat Doktor mungkin kepada rakyat Malaysia supaya tidak memandang enteng isu krisis konflik Rusia dan Ukraine ini? Sebenarnya ia memberi kesan secara langsung juga kepada kehidupan rakyat Malaysia. Apa komen Doktor? Okey, nasihat kepada rakyat Malaysia, kalau kita lihat di sini, pertama, perang Ukraine dan Rusia ini sebenarnya sangat menjejaskan dari segi rantaian bekalan makanan, dan juga secara tak langsung dari segi petroleum. Pastikan akan terlibat dari segi pengangkutan. Harga minyak begitu melonjak Doktor? Ya, betul. Ini disebabkan oleh krisis itu tersebut, dan juga pada waktu ekonomi dah mula buka di selepasnya COVID, aktiviti sangat rancak. Jadi semuanya nak bekalan petroleum dengan banyak sebab kita nak menjalankan perkilangan, pengangkutan dan sebagainya. Jadi penawaran yang terhad agak terjejas. Permintaan yang melonjak tinggi, pasti akan mendesak harga minyak naik. Sekarang kita lihat harga minyak sangat tinggi. Kita pun tak jangka kalau ikutkan RON 95 masih lagi diikat RM2.05. Manakala RON 97 telah melonjak sampai RM4.80 pada hari ini. Jadi kalau kita lihat, bayangkanlah kalau sekiranya pada waktu kerajaan tidak memberikan subsidi, apa yang akan berlaku pada harga minyak untuk pengguna. Tetapi untuk pengeluar, ia satu perkara yang baik bagi mereka. Untuk pengeluar pasti kos ini akan meningkatkan pengeluaran. Bila naikkan pengeluaran, jadi apa yang saya ingin beritahu pada mungkin ini nasihat saya lah, kalau sekiranya terutama pada generasi muda dan sebagainya, mungkin boleh merancang dari segi alternatif untuk kedua-dua barang, contoh makanan dan juga pengangkutan. Ini mungkin nampak perkara ini tidak penting bagi saya. Sekarang kalau golongan muda terutamanya, mereka kena fikir merancang supaya mereka dapat membeli rumah yang mungkin dekat dengan pejabat kalau boleh. Kalau tak boleh, mereka boleh mengambil rumah yang dekat dengan pengangkutan awam. Baik Doktor, kita akan menyambung perbincangan kita. Itu adalah satu kaedah yang kita lakukan. Namun selepas saya nak menilai secara lebih mendalam lagi strategi yang boleh dimainkan oleh pihak kerajaan secara khususnya, dasar-dasar ekonomi yang mungkin boleh dibuat. Dan masa sama juga saya nak menilai tentang kadar inflasi itu yang mempengaruhi, bagaimana ia yang mempengaruhi sektor ekonomi semasa. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana, kita nak bertidak seketika, kembali selepas ini. Kembali. Sekali ini Sentosa semuanya dalam Apa Khabar Malaysia. Anda kembali bersama dengan kami untuk satu lagi perbincangan berkenaan tentang konflik krisis Ukraine dan Rusia, dan kita akan menyambung perbincangan berkenaan tentang bagaimana lagi langkah-langkah dan juga cara yang boleh kita lakukan untuk menangani krisis ini bersama-sama. Dan di sini kita juga akan sambung soalan kepada Doktor pada hari ini mengenai ketidakstabilan ekonomi politik dunia, Doktor. Apakah yang boleh disarankan daripada pihak kerajaan bagi menangani isu ini? Terima kasih Cik Salihah. Kalau kita lihat di sini,
kerajaan boleh memain peranan. Okey, kalau kita lihat kebanyakan barang yang dikeluarkan oleh negara yang bergolak tersebut ialah barang kita mungkin panggil barang bukan barang akhir. Dia barang perantara ataupun kita panggil bahan mentah lah kalau ayat mudahnya. Bila mereka mengeluarkan bahan mentah menjejaskan dari segi ekosistem kita. Okey, jadi kerajaan secara tidak langsung boleh melihat apakah kesan yang berlaku kepada pengeluar. Okey, jadi pengeluar terutamanya macam hari-hari itu kan, pada waktu krisis bekalan dari segi ayam. Pada waktu itu harga dedak meningkat sampai 2 kali ganda satu guni tersebut. Jadi tak langsung sebab ayam ni dia memerlukan dedak itu untuk besar. Jadi kalau mereka nak cepat besar dan cepat jual pasti memerlukan dedak tersebut. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini ialah mungkin peranan dari segi MITI dan sebagainya, Matrade, mereka boleh melihat meninjau negara-negara lain, rakan dagang yang lain yang boleh mengeluarkan jagung seperti mana yang boleh ditawarkan oleh Ukraine dan juga untuk negara Rusia yang bergolak tersebut. Sebab apa? Okey, kita boleh menggantikan di dalam negara, tetapi dia memerlukan proses yang agak lama, jangka masa panjang dan sebagainya untuk cekap, untuk bagus seperti mereka. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita kena lihat alternatif untuk mendapatkan jagung ataupun dedak yang lebih murah dan kompetitifnya sama seperti yang berlaku di Ukraine dan juga di Rusia. Okey, selain pada itu dari segi kos pengeluaran untuk petroleum. Okey, kita tahu bahawa kos petroleum ni sangat memberi kesan kepada sistem rantaian bekalan makanan ke ataupun sebagainya, apa saja ekonomi, betul saudari ini. Jadi kerajaan secara tak langsung kalau bagi saya lah membantu kepada pengeluar-pengeluar yang terutamanya yang terjejas. Okey, seperti contoh nelayan, okey, diesel, okey, kita pastikan mereka dapatkan harga kos bahan mentah tersebut dalam harga yang masih lagi rendah. Sebab kita tahu macam contoh, saya bagi contoh baru-baru ni minyak masak Kampek, kalau 1 kilo itu sebenarnya hanya untuk pengguna. Tapi alhamdulillah semalam kita lihat Menteri Kabinet KHP mengatakan bahawa 1 kilo Kampek itu dibenarkan. Okey, tetapi bukan dari segi undang-undang, tetapi kita melihatkan peniaga-peniaga kecil dibenarkan untuk dibeli. Tapi restoran yang besar-besar pasti tidak boleh beli yang Kampek kecil itu. Sebab kita tahu Kampek kecil itu harganya dalam sekitar RM2.50 sekilogram. Kalau kali dengan 5 kita tahu tak sampai RM10. Berbeza dengan harga yang botol. Betul. Sebab memang subsidi itu khas untuk pengguna yang perlu-perlukan Kampek tersebut. Jadi untuk penggunaan domestik semata. Ya, betul. Dan satu lagi dasar yang saya rasa kerajaan boleh buat iaitu dasar kawalan harga. Kawalan harga terutamanya bahan-bahan yang penting lah, ayam, mungkin juga kalau kita lihat gandum nanti, kalau takut nanti makanan-makanan lain, kalau boleh kita kawal lah dari segi harga gandum. Jadi harga maksimum yang boleh dikawal oleh kerajaan pada waktu musim tertentu. Macam perayaan dan sebagainya perlu diteruskan dan perlu dikuatkuasakan dengan baik. Itu antara sebahagian langkah yang boleh diambil oleh kerajaan dalam konteks kepada pengguna secara keseluruhannya. Namun ia merupakan dasar-dasar saya kira jangka masa pendek, kerana sampai bila kita mahu menanggung subsidi yang cukup meningkat. Betul. Kerana kalau konflik di Ukraine dan juga Rusia tidak berkesudahan, maka ia berlanjutan ke tahun ke tahun. Dalam konteks ini tidak boleh tidak kita kena lihat juga bagaimana kesan daripada harga petrol itu yang menjunam naik, yang akhirnya menyebabkan rantaian ekosistem itu memberi kesan cukup tinggi, khususnya kadar inflasi. Dalam konteks ini, bagaimana peranan yang boleh diambil oleh kerajaan Malaysia secara khususnya untuk mencari alternatif lain? Sebagai contoh, mungkin mewujudkan perdamaian antara kedua-dua pihak ini, kerana akhirnya kalau kedua-dua pihak ini tidak berdamai, isu ekonomi ini akan terus diperbincangkan sampai ke bila-bila dan akhirnya sukar untuk kita tangani. Ia tidak boleh tidak. Okey, betul. Kita lihat kalau sekarang kita bukan era pada waktu zaman perdagangan boleh kita sara diri ataupun kita jalankan sendiri. Sebab kita masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi kalau contohnya kalau Rusia itu memang sangat bagus dari segi petroleum, memang kita tahu, kita maklum bahawa mereka adalah pengeluar antara pengeluar terbesar. Okey, kalau kita lihat, saya bagi kamu satu contoh lah. Kesatuan Eropah baru-baru ni rasa 2-3 bulan lepas mereka nampak dari segi hubungan diplomatik mereka dengan Rusia itu tidak boleh dipegang sebagai akrab lah. Jadi apa yang mereka buat iaitu mereka tidak bergantung kepada sumber daripada Rusia. Okey, mungkin ramai yang tidak tahu. Jadi bila mereka perlukan tenaga, sekarang ni perlukan petroleum. Kalau di China, mereka telah mula mengorak langkah untuk dapatkan sumber dari segi solar dan sebagainya. Untuk Eropah, negara mereka tidaklah panas sentiasa macam kita. Jadi apa yang mereka buat, mereka bekerjasama antara beberapa negara untuk menjalankan projek pelaburan kincir angin untuk dapat tenaga di sepanjang pantai di beberapa negara Eropah. Jadi mereka dah nampak,
Jadi kita kena buat sesuatu sebab hubungan ekonomi dari segi Rusia dan juga blok timur kita panggil dan blok barat terutamanya tidak semestinya baik sentiasa. Jadi mereka dah cuba untuk mencari alternatif bagi sumber tersebut. Jadi bagi saya Malaysia, saya faham Malaysia ni satu negara yang kita neutral lah. Kita tak berpihak di mana-mana. Tetapi secara tak langsung kita juga kena fikir alternatif. Saya bagi contohlah, kalau sekiranya untuk rakyat kita, kita tahu sangat bergantung kepada pengangkutan kereta dan juga pengangkutan kenderaan yang lain yang sangat bergantung pada petroleum. Mungkin satu hari nanti kerajaan boleh galakkan ataupun berikan pada pelepasan cukai yang sangat rendah untuk kenderaan-kenderaan yang jimat minyak petroleum. Kita pernah buat dahulu. Dan juga mungkin EV, electric vehicle. Jadi ramai yang boleh naik kereta yang tanpa bergantung kepada petroleum. Jadi antara dasar jangka panjang yang kita boleh lihat dari situ, dan pasti pengangkutan awam boleh sampai ke mana-mana tempat dengan keadaan yang sangat cekap dan sangat baik seperti mana yang berlaku di negara Jepun dan sebagainya. Strategi itu perlu dimainkan segera untuk memastikan isu-isu sebenarnya dapat diselesaikan. Di soalan akhir ini, saya tertarik bila kita melihat kembali minyak sawit kita, kerana kita merupakan antara pengeksport besar dalam konteks ini. Pun begitu, kalau kita lihat kembali situasi yang berlaku di Eropah, kemungkinan besar mereka akan beralih kepada minyak sawit. Walaupun mereka pernah melakukan dasar tidak mahu menggunakan minyak sawit ini, tapi akhirnya kembali semula kepada kita. Begitu, di satu peringkat ia bagus kepada pengeluar kerana harga itu akan melonjak naik. Maka pulangan akan tinggi, tetapi akan memberi kesan kepada pengguna. Harga akan jadi semakin mahal kerana penawaran itu juga akan berkurangan kerana kita antara eksportnya. Jadi dalam konteks ini, bagaimana strategi yang perlu diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan supaya di saat permintaan tinggi di pasaran Eropah, permintaan di dalam negara ini masih lagi dapat diselesaikan, dapat diatasi, dalam masa sama juga boleh memberikan tawaran harga yang sangat memadai kerana kita merupakan pengeluarnya. Sayanglah kalau kita ni pengeluarnya, harga kat dalam pun harga macam kita ni mengimport daripada luar. Dalam konteks ini bagaimana? Pertama, kalau ikutkan dari segi prinsipnya demand and supply tu kita kena make sure baiklah. Kalau demandnya terlampau tinggi, supply-nya tak dapat cover, problem lah. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah kita tahu bahawa kelapa sawit hari itu terjejas disebabkan oleh PKP, pergerakan. Bukan kelapa sawit, mana-mana komoditi, getah pun terjejas sebab kita tak dapat buruh asing daripada negara-negara daripada sepadan, iaitu Indonesia dan juga Thailand. Jadi secara tak langsung, bila komoditi ini terjejas, ini menyebabkan kita ada kerugian dari segi sumber komoditi yang kita boleh jual pada waktu ini. Saya tak nafikan bahawa pada waktu dahulu kelapa sawit antara produk yang dipropagandakan sebagai produk yang tidak baiklah, kerana dikaitkan dengan kemusnahan hutan dan sebagainya. Kalau padahal kita manage dengan baik dari segi situ. Tapi kalau kita lihat di sini, maka kerajaan apa yang perlu dibuat di sini ialah satu perkara yang saya ingin tambah di sini ialah nilai ditambah untuk produk. Kalau boleh, kalau kita keluarkan kelapa sawit, kita kena fikirkan bagaimana kita nak banyakkan produk kita daripada kelapa sawit itu. Maka bila kita dapat melahirkan ataupun mengeluarkan banyak syarikat-syarikat yang boleh mengeluarkan minyak masak berasaskan pada bahan mentah kita sendiri, insya-Allah saya rasa isu ini tidak berpanjangan. Sekarang ni kebanyakan kita ekspor banyak bahan mentah sebab kita serahkan kepada negara lain untuk prosesnya. Jadi apa yang kita lihat di sini, maka negara-negara kita, saya rasa negara kita terutamanya kena fikirkan cara baik untuk support bagi industri-industri tersebut supaya kita dapat mengeluarkan barang yang bukan barang yang bahan mentah, tetapi kita proses bahan mentah itu menjadi nilai ditambah. Saya beri contoh mudah. Kalau air kita ekspor pada orang lain, mereka dapat proseskan jadi minuman, mereka dapat untung. Kita jual berapa sen, diorang jual dalam 2-3 ringgit, jadi rugi kita. Bila jadi satu produk baru, maka ia boleh membantu untuk meningkatkan harga tersebut dan ia juga meningkatkan pendapatan bagi negara ini. Salah satu, saya kira ada yang cukup bernas untuk dilakukan. Pengguna kita dapat beli barang kita juga dengan harga kita pun yang merupakan antara pengeluar paling besar dalam minyak sawit ini, maka satu produk lain perlu untuk diselesaikan. Antara satu cadangan yang cukup baik dilakukan. Ini satu perbualan yang cukup, saya kira tak cukup nak bercakap tentang perkara ini kerana kalau lihat juga keadaan situasi ekonomi ini sentiasa berubah-ubah.
Dan saya harapkan juga dengan perubahan difahamkan semalam, outlook ekonomi juga menyatakan bahawa harga komoditi dah turun. Ya, Maka perlu dasar itu perlu dilihat semak kembali bagaimana untuk menyelesaikan perkara ini. Baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Mustazah Mansur, seorang Timbalan Pengarah Eksekutif Pusat Pengurusan Penjanaan Industri Kebangsaan Malaysia, atas buah fikiran telah pun diberikan kepada kita. Selepas ini kita nak tinjau pula rakan kita yang berada di Melaka. Ya, kita akan melihat VT dari koresponden kita di Melaka. Betul. Dan berkenaan tentang tukang kebun bersyukur sambut Aidiladha di rumah baru. Ini adalah satu kegembiraan yang ingin kita kongsikan di dalam VT ini. Saksikan. Okay, saksikan. Sambutan Hari Raya Aidiladha pada Ahad ini amat bermakna buat Ibrahim Talib yang tinggal di Kampung Melaka Pindah, Alur Gajah, apabila dapat menyambutnya di rumah sendiri selepas belasan tahun menumpang di rumah saudara. Beliau tidak menyangka permohonannya untuk mendapatkan sebuah rumah di bawah program Rumah Prihatin Kerajaan Negeri Melaka pada 2019 diluluskan baru-baru ini. Tukang kebun yang berpendapatan sebanyak RM1,309 itu mempunyai 5 orang anak berusia antara 16 hingga 29 tahun dan tidak mampu membeli kediaman sendiri. Isterinya, Noliza Ahmad Badarun pula hanya bekerja sebagai tukang bersih di sebuah pusat pengajian tinggi di Aikeroh dengan pendapatan sebanyak RM1,200. Katanya, rumah baru berkenaan akan didiaminya bersama isteri dan seorang anak perempuannya. Sementara itu, Esko Perpaduan, Penerangan, Sumber Manusia dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Wee Hee Sem berkata, Kerajaan negeri menerima banyak permohonan mendapatkan kediaman di bawah program berkenaan. Rumah yang diberikan secara percuma kepada pemohon di bawah program berkenaan akan dibina secara berperingkat bergantung kepada peruntukan kerajaan negeri. Kerajaan negeri membelanjakan sebanyak RM37,500 bagi membina sebuah rumah 3 bilik lengkap dengan sebuah tandas dan pendawaian kepada pemohon yang berjaya. Antara syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon adalah mereka dalam kalangan B40 dan mempunyai tanah sendiri. Okey, kembali lagi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan Dini, tadi kita tengok VT daripada koresponden Melaka ini adalah satu perkara yang berita gembira. Betul. Yang menjelangnya Hari Raya Haji, di mana pasangan suami isteri ini bersama anak perempuan mereka mendapatkan rumah baru setelah beberapa tahun, berbelas tahun ni tinggal bersama dengan saudara saja. Jadi ini dikatakan salah satu inisiatif yang baik diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan raya tahun ini akan memberikan lebih senyuman kepada mereka. Selepas kita nak menilai pula tentang satu usaha yang cukup murni dilakukan oleh individu ini bersama dengan kumpulan-kumpulannya dalam usaha untuk memelihara alam sekitar, kerana kita percaya kita ini duduk di bumi ini juga bukan milik kita seorang saja, tetapi ia adalah milik anak cucu kita sebenarnya. Maka tindakan secara lanjut perlu diambil oleh kita sendiri bagi memastikan supaya pemeliharaan alam sekitar itu berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, dan ia adalah konsep cintai alam sekitar ini adalah satu konsep di mana kita akan menjaga alam sekitar dan juga jangan membuang sampah. Pastinya ia hanya bukan untuk kita penduduk bumi di waktu sekarang. Betul. Tapi ini adalah warisan untuk kita turunkan kepada generasi yang akan datang. Jadi untuk ini kita akan berdiskusi bersama dengan saya akan tetamu tinggalkan kita. Salihah bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia secara dalam talian. Betul. Dan hari ini untuk kita kita berbincangkan akan lanjut tentang tajuk yang akan kita bawa berkaitan tentang alam sekitar ini. Ya. Silakan. Dan okey. Ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada Encik Zulkifli Sarji, iaitu pengerusi geng plastik Ija yang bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Encik Zulkifli. Adakah Encik Zulkifli dengar? Alhamdulillah. Ya, apa khabar hari ini Encik Zulkifli? Encik Zul. Boleh saya panggil Encik Zul? Boleh. Alhamdulillah sihat hari ini. Cuaca pun cantik di sini di Kulit. Ya, macam sejuk dan mendung sikit, tapi alhamdulillah kita mulakan pagi ini dengan begitu lancar, Encik Zul. Okay, Encik Zul, kita ingin hari ini berbincang berkenaan tentang alam sekitar. So, kita faham bahawa Encik Zul adalah pengurusi geng plastik Ija ini dan kita juga nak mengetahui dengan lebih lanjut apakah sebenarnya aspirasi dan bagaimana tertubuhnya geng plastik Ija ni, Encik Zul?
Okey, first terima kasih kepada Bernama TV menjemput yang Plastik Hijau untuk berkongsi sedikit tentang NGO kami. So NGO kami ni bermatlamat untuk mempromosilah penjagaan alam sekitar dan kebersihan pada komuniti-komuniti yang berdekatan di sini. So secara ringkasnya kita punya NGO ni bermula daripada penghujung 2017. Mula-mula tu aktiviti kecil lah saya dengan isteri saya membersih pantai di Pantai Kuala Ketih. Selepas tu aktiviti yang kita buat setiap minggu tu dapat sambutan daripada kawan-kawan dan juga komuniti setempat dia makin membesar kan. So lepas tu kita fokus di Pantai Kuala Ketih, lepas tu kita bergerak keluar daripada Pantai Kuala Ketih, kita buat di pantai-pantai berdekatan di daerah Kemaman. Dan di tahun 2021 kita berkembang lagi ke setiap daerah di negeri Terengganu. So sekarang ni kita ada di Kemaman, di Lungon, Marang, Kuala Terengganu dan Besut lah. So selain pada kami mengutip sampah ni, pada tahun 2020 kami dah start mengasingkan sampah-sampah yang kami utip di pantai ni. Kebanyakan yang kita nampak banyak botol plastik. Botol-botol plastik ni kita asing dan kita hantar untuk kita semula lah. So alhamdulillah setakat ni kita dah kutip dan dah asingkan botol-botol plastik tu dekat 250,000 biji kita hantar ke pusat kita semula. Ini botol-botol yang kita kutip daripada pantai-pantai lah. Kebanyakannya datang daripada bawaan air daripada musim penghujung yang terdapat di pantai kita dan juga sampah-sampah yang ditinggal oleh pengunjung. Ya, seperti yang Cik Zul kongsikan dengan kita sebentar tadi, jumlah 250,000 botol plastik itu bukan jumlah yang sikit. Jadi mungkin Cik Zul boleh kongsikan kita berapa sebenarnya jumlah ahli untuk ini sebenarnya sejak tertubuhnya. Sejak kita tubuh di tahun hujung tahun 2020, sekarang ni kita ada ahli dalam 580 orang di seluruh negeri Terengganu. Tapi bila kita buat aktiviti ni ramai juga yang bukan menjadi ahli join kita. Kalau macam tahun ni kita dah buat dalam 69 aktiviti di 37 pantai. So ada dalam 2,400 sukarelawan lah yang join kita dalam 64 aktiviti ni. 300 daripadanya kanak-kanak. So bila ramai ni banyaklah yang kita boleh bersihkan, banyak kawasan yang kita boleh bersihkan bila kita sama-sama sumbang sedikit masa kita untuk kawasan kita lah. Baik, dalam konteks ini Cik Zul, saya tertarik bila mana dengan penyertaan ramai pihak bersama untuk memelihara alam sekitar ini dan juga ianya bukan tertumpu di satu tempat saja. Maka dalam konteks ini bagaimana strategi digerakkan bagi memastikan supaya semua perancangan yang telah pun dibuat itu dapat digerakkan dengan jayanya? Okey, bila kita ada di beberapa daerah ni, kita ada ketua di daerah yang kita sebut tadi, macam di Kemaman kita ada Cik Roslin, kita ada Puan Salmah di Kertih, Cik Masdi di Dungon, Haji Rahim di Marang dan Dr. Arif di KT dan juga Puan Afifah di Besut. So ketua-ketua ni akan merancang sendiri di pantai mana dia akan buat lawatan tapak, pantai mana yang dia akan buat. Dan dia akan plan lah dengan tim-tim di sana untuk menggerakkan program-program pada waktu-waktu yang tertentu lah, waktu-waktu yang dipilih. So setiap tim tu akan bergerak sendiri, tapi kita ada guideline lah apa yang kita perlu buat, di mana kita perlu buat dan bila lah. Dan dengan semua program yang telah dijalankan ni Encik Zul, dan mungkin selepas ini adakah lagi mungkin ada letak lagi program-program yang terdekat yang ingin Encik Zul kongsikan yang bakal dilakukan di masa depan? Okey, untuk bulan 7 ni kita ada program yang agak besar dalam lepas raya nanti, lepas 16 hari bulan hari Sabtu kita akan buat program vlogging bersama Bank Rakyat. Ini kita buat bersama Bank Rakyat di seluruh negeri Terengganu di 5 pantai yang kita pilih. Di Pantai Kuala Kemaman di Maman, Pantai Tanjung Jara di Dungon, Pantai Angin Berbisik di Mercang Marang, Pantai Kuala Ibai di KT dan di Besut ni special sikit. Kita buat dekat Pantai Pacakan dan kita bermula di sempadan antara Terengganu dan Kelantan.
So nanti kita akan bersama-sama dengan kaki tangan Bank Rakyat dari seluruh negeri Terengganu untuk sama-sama membersih pantai-pantai yang kita dah kenal pasti ni. Kalau macam di Pantai Pacakan tu, bila kita buat di sempadan Terengganu dan Kelantan, kaki tangan dari Bank Rakyat Terengganu dan Kelantan akan turut serta membersih pantai-pantai ni. So itu salah satu program besar kita yang akan datang ni, dan juga kita akan ada buat program pembersihan pantai di pantai Pusat Senturi Penyu Ma Daerah di Kerteh. Ini tempat penyu mendarat. So kita akan berkumpul untuk membersih pantai ini daripada plastik-plastik, pukat-pukat untuk memudahkan penyu untuk turun bertelur lah. Itu antara program-program yang akan berlangsung, dan saya tertarik bila ada program yang berskala besar dilakukan bagi menjaga dan memelihara alam sekitar ini. Cik Zul, bagi mereka yang berminat kan, dengan program berskala besar seperti itu merupakan salah satu program yang perlu pelibatan ramai pihak bersama-sama. Tiba-tiba bila sebut tadi Pantai Didungun tu, saya teruja nak bersama sebenarnya, sebab itu adalah tempat saya dulu selalu bermain di sana. Jadi bagi mereka orang luar khususnya yang teringin bersama-sama untuk mengikuti program ini ataupun mengikuti apa jua program telah pun dirancang oleh geng plastik hijau ini, bagaimana mereka ini ingin bersama-sama? Adakah ini terbuka kepada mereka, dan nak dapatkan informasi lebih lanjut bagaimana mereka boleh dapatkan? Okey, biasanya kita akan iklankan kita punya program di Facebook kita. Kita akan bagi tahu iklankan di mana, waktu bila dan masa dia untuk kita buat. Dia terbuka kepada semua pihak. Tak kira walaupun dia ahli GPI ataupun bukan ahli GPI. Dan macam program yang kita akan buat 16 hari bulan ni, setakat ni kita ada almost 600 peserta yang akan menyertai di 5 tempat ni, dan penyertaan tu still masuk lagi. So sekolah-sekolah dah start kontak kita untuk bersama-sama dengan kita. Pihak JTKK pun akan bersama dengan kita dalam program ni. So kita tahun ni pun kita start berkolaborasi usaha sama dengan sekolah-sekolah, dengan badan korporat dan juga syarikat-syarikat swasta dan pejabat-pejabat kerajaan untuk membuat aktiviti ini. So dia bukan terbuka kepada GPI saja, dia pada sesiapa saja. So cuma GPI ni kita sediakan platform, kita sediakan peralatan di mana nak buat, kita riki di mana tempat sampah yang banyak untuk kita bersihkan. Kita berkomunikasi dengan PGT untuk proses seterusnya, dan pihak-pihak yang akan bekerjasama dengan kami ni hanya perlu datang membawa semangat dan membawa sukarelawan dan semangat untuk melihat Terengganu menjadi lebih bersih lah. Itu semangat yang perlu ada bagi mereka nak bersuduk sama. Ini satu perkongsian cukup baik. Semoga ini dapat dijalankan dengan jayanya nanti. Kita juga berbuat terima kasih kepada Encik Zulkifli Sarji, merupakan pengurusi geng plastik hijau, berbincang soal semarakkan budaya cintai alam sekitar. Terima kasih Encik Zul. Sama-sama. Ini antara usaha yang murni boleh lakukan, kerana bercakap soal alam sekitar ni, kita tak boleh nak lupa bahawasanya alam sekitar itu telah lama setia berbakti kepada kita. Maka kita pula kena sentiasa berbakti pula kepada alam sekitar ini untuk kelestarian alamnya. Betul, dan seperti kita wawarkan bahawa alam sekitar ini bukan sahaja untuk kita generasi sekarang, tapi ianya akan diturunkan untuk generasi di masa akan datang ini. Dan jadi sama-samalah kita bertanggungjawab dan juga lakukan usaha ini secara harmonis. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung rancangan Apa Khabar Malaysia. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada semua tetamu yang datang dan kepada anda atas kesetiaan anda selama sejam bersama dengan kami. Jangan lupa esok hari yang cukup penting bagi umat Islam, kerana esok dikabarkan berlakunya hari Arafah. Maka itu adalah hari yang cukup penting bagi umat Islam. Waktu itulah merupakan hari raya ataupun waktu doa yang mustajab untuk dilakukan. Dan itu saja saya kira untuk hari ini. Esok jumpa lagi dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Dina Syaf Salim dan juga saya Nur Salihah Al-Bismi. Assalamualaikum dan selamat kembali. Selamat tinggal. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin